pekerjaan. Jadi sekolah juga adalah merupakan satu tempat kerja, satu tempat kerja yang mana sekolah, pentadbiran sekolah semua adalah Kementerian Pendidikan semua adalah kerajaan, adalah majikan. Jadi anak-anak murid kita adalah satu pelanggan lah kepada kita, kepada sekolah itu. Termasuk jugalah kepada vendor-vendor ataupun kontraktor-kontraktor yang berinteraksi ataupun berurusan dengan pihak sekolah itu. Jadi keseluruhan sekolah juga dikira sebagai satu tempat kerja. Jadi dalam situasi pandemik ini adalah sangat penting untuk pihak majikan memastikan terutamanya untuk COVID ini tidak ada jangkitan kepada terutama kaki tangan sekolah, guru, staf-staf lain, dan juga yang sekarang ni yang kita melibatkan anak-anak murid, pelajar-pelajar, student dan sebagainya, mungkin menimbulkan keresahan kepada ibu bapa dan juga masyarakat. Sebab COVID ini adalah merupakan satu wabak yang besar dan mudah berjangkit, dan dia menimbulkan tekanan emosi dan juga tekanan ekonomi selain daripada kesihatan dan risiko untuk kematian. Jadi amatlah penting untuk kita faham bagaimana kita boleh menguruskan wabak COVID ini di sekolah nanti dengan baik dan betul. Okay, kami daripada MSOS ni adalah sebuah persatuan safety lah, dah lama dah, 1971. Kali ini kita ambil kesempatan dari PKP ni banyaknya sesi online, dan mungkin lepas ni pun agak sukar. Kerajaan sendiri sudah menggariskan bahawa latihan-latihan secara bersemuka itu susah untuk kita jalankan selepas ini, is a new norm. Jadi sebelum PKP lagi, sebenarnya MSOS memang aktif lah dengan NUTP dan juga dengan pihak Kementerian Pendidikan dan sebagainya untuk kita mempertambah baikkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk sementara PKP ini sebelum raya kita lusa nanti, dan mungkin lepas raya kita akan sambung lagi. Kita ambil kesempatan ini untuk sementara sebelum sekolah buka ini, mungkin cikgu-cikgu pentadbir sekolah yang ada dekat rumah ambil kesempatan untuk mendengar sedikit sebanyak taklimat daripada pihak kami sebagai satu CSR lah daripada MSOS. Secara umumnya MSOS adalah sebuah persatuan profesional untuk safety, yang mana ini adalah satu tanggungjawab sosial kita, yang mana menambah baikkan pengetahuan masyarakat berkenaan safety and health, dan juga ini kita banyak menggalakkan kebajikan dan juga memperkasakan etika-etika kerja pengamal OSH dan juga membentuk sifat-sifat kepimpinan. Antara program MSOS yang berkaitan dengan sekolah untuk sekadar untuk makluman, kita memang aktif mempromosikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah. Saya rasa ramai yang sedia maklum bahawa mungkin yang selalu di-highlight oleh media, contoh yang berulang lah mungkin, dah lama jugalah, insya-Allah tak ada lagi yang kalau aksiden ataupun kemalangan di sekolah seperti terhempap tiang gol dan sebagainya sebelum-sebelum ni yang jatuh dalam lubang yang tidak bertutup, yang dulu tak, saya rasa dalam setahun atau 2 tahun lepas tragedi ada yang maut disebabkan oleh aktiviti memotong rumput, tak silap. Jadi kita harap kita dapat tambah baik itu yang kita punya matlamat lah. Dan dalam safety and health kita ada beberapa program yang berkaitan dengan legal, yang mana mungkin cikgu-cikgu atau pentadbir sekolah maklum bahawa dalam OSHA keperluan untuk mewujudkan safety and health committee. Jadi di pihak MSOS kita memang ada sebelum ni kita buat secara offline, jadi sekarang ni kita juga buat secara online untuk guide bagaimana untuk menjalankan safety committee. Jadi mana-mana sekolah ataupun pentadbir yang mengambil kesempatan PKP ini boleh berhubung dengan pihak kita, untuk pihak MSOS untuk kita guide. Dan untuk makluman semua juga, yang nombor 3 tu barulah OSH Coordinator Online Training. Ini adalah satu inisiatif daripada pihak kerajaan, pihak melalui pihak DOSH, Jabatan JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,
yang mana kalau biasanya di industri dia memerlukan safety head officer. Jadi untuk sekolah mungkin yang sesuai adalah safety coordinator. Kursus ni sekejap je, dalam masa 3 hari. Boleh complete, jadi boleh fahamlah keseluruhan uh, akta dan dasar-dasar macam mana untuk menjalankan safety and health di sekolah. Di MSAS juga kita ada menjalankan MSAS Award, kita beri recognition kepada company-company juga termasuk sekolah, tahfiz dan sebagainya yang mengamalkan amalan OSH yang baik di tempat kerja atau di sekolah. Sedikit sebanyak latar belakang berkenaan MSAS. Okey, untuk sesi petang ini kita akan cover wabak pandemik ini. Apakah itu OSH dan pandemik dan mengapa pentingnya untuk kita menjalankan OSH di tempat kerja. Sebab kalau kita lihat dia adalah satu biological hazard. Kita ada banyak OSH punya elemen, itu physical hazard, chemical hazard di makmal-makmal. Biological hazard ni salah satulah, iaitu virus, dan ergonomic tadi yang kita brief. Jadi biological hazard ni mungkin sebelum ni agak kurang diberi perhatian. Bila wabak begini mungkin menimbulkan banyak orang keliru macam mana untuk menguruskan. SOP boleh keluar, tapi yang penting kita nak faham dulu SOP tu dan apakah asas-asas kepada SOP ni, baru bagaimana kita boleh menguruskan OSH dengan lebih efektif. Dan juga mungkin ada sedikit salah faham berkenaan safety ni. OSH adalah Occupational Safety and Health, dan dia tak sama seperti security. Security itu keselamatan. Jadi ini dah juga MSAS mengambil peluang ni untuk memberikan maklum balas kepada pihak guru dan pentadbir sekolah, bagaimana kita boleh menambah baik OSH di tempat kerja. Jika ada apa-apa tadi, kalau kekeliruan berkenaan penerangan ataupun slide, boleh teks di tepi tu, nanti Azwadi sebagai host akan maklum kepada saya sebab saya tak nampak chat tu. Okey, untuk OSH dan COVID pandemik ini adalah saya harap semua pentadbir, peserta pada petang ni faham bahawa kita akan hidup dengan COVID ini, dan mungkin dah dengar term kita akan hidup ni mungkin 1.5 ke 2 tahun. Mungkin wabak ini telah dijangkakan oleh para saintis mungkin berakhir 1.5 ke 2 tahun. Yakni kemungkinan terpaksa menunggu vaksin baru ni. Jadi kalau 2 tahun, mungkin tahun 2022 baru wabak ni akan berakhir. Dan sebab itulah ditekankan new normal. Maksudnya macam mana kita kena hidup dengan new normal, seperti penjarakan sosial, pembersihan tangan, etika batuk. Jadi yang ini adalah satu amalan yang perlu kita terapkan kepada semua. Jadi bukan kita kata, ramai yang tanya bila nak habis PKP nak habis. Jadi sebenarnya dia akan mengambil masa yang sangat panjang, dan memang PKPB ni kalau keadaan stabil maksudnya dia akan kekal B lah dulu. Sampai kita komuniti dapat mengamalkan new normal, dan wabak seluruh dunia, bukan kata Malaysia saja, wabak seluruh dunia akan semakin berkurang atau stabil. Jadi yang itu yang kita kata dia akan ambil masa yang lama. Jadi nak tanya, saya rasa sektor pendidikan, para guru dan sebagainya juga, student juga telah resah. Banyak yang exam besar-besar juga telah ditunda ke tahun hadapan. Itu adalah satu indikator bahawa benda ni adalah lama. Jadi amalan yang kita perlu kalau nak pembukaan sekolah, dan juga maintain nanti maksudnya kita kena faham bahawa benda ni adalah satu yang serius dan perlu diambil perhatian yang berat, supaya tidak wujudnya kes-kes COVID nanti di sekolah terutamanya. Tak kisahlah sama ada kaki tangan ataupun murid. Sebab dia penyakit ni dia lain macam sikit. Dia bukan kena seorang. Dia kalau seorang kena, dia akan kena beramai-ramai. Dia ada satu rantaian. Yang itu dia menimbulkan satu keunikan wabak ini. Jadi bila dia kena, bukan kata sekolah dia bawa balik sekolah dan sebagainya. Okey.
Okey, secara umumnya definisi kesihatan adalah ini back to basic lah. Definisi kesihatan ni bukan sahaja daripada segi kesihatan fizikal, tapi kesihatan mental dan juga kesejahteraan sosial. Dan mungkin ada yang beranggapan sakit bila kita demam, batuk, sesama itu sakit. Tapi kalau kesihatan secara umumnya adalah satu takrifan yang besar. Contoh sendiri sekarang ni kalau relevan dengan yang terkini ini adalah betapa susahnya kerajaan untuk memberikan edukasi new norm ini kepada semua, walaupun telah dilonggarkan PKP ni, kita lihat walaupun telah diberikan nasihat supaya tidak merentas negeri. Jadi kita lihat berdasarkan update hari-hari daripada pihak kerajaan berapa ramainya masalah sosial ni, kesihatan daripada segi sosial ni masih lagi cuba untuk merentas negeri. Ini semua adalah bukan sahaja tak sihat, bakal tak sihat daripada COVID, maksudnya daripada segi sosial sendiri. Kegagalan untuk mematuhi, memahami dan mematuhi peraturan ni juga adalah satu indikator bahawa masyarakat kita masih ada ramai yang tidak sihat, kurang sihat, dan juga kematangan kematangan masyarakat. Kalau kita bandingkan strategi pelbagai negara, contoh ramai orang compare dengan Sweden kan, jadi maksudnya negara maju bagaimana mereka boleh faham dengan mudah. Kalau di Malaysia ni kita kena akur, kita belum lagi, we are developing country, jadi agak sukar dan perlu memberi kerjasama yang penuh kepada pihak kerajaan untuk menangani bersama wabak ini. Okey, sedikit term yang tepi tu. Outbreak ni kalau dia berlaku pada skala yang kecil. Endemik ini, endemik ini endemik ini dia berlaku dalam, memang sentiasa ada berlaku. Ini contoh denggi. Denggi adalah endemik, sentiasa ada dekat kita kan. Sentiasa ada dalam masyarakat, turun naik itu adalah endemik. Epidemik ni masa mula-mula dulu, macam kira wabak ni ketika berlaku di Wuhan dululah, Wuhan dia jadi satu epidemik. Masa tu besar dekat yang besar, regional melibatkan Asia, Eropah dan sebagainya, adalah satu pandemik. Jadi yang sukar itu kehidupan kita bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia, di seluruh dunia. Yang itu yang kita kata pandemik ni, wabak ni, kalau kita kata orang kata dia adalah setiap 100 tahun sekali. Jadi 100 tahun sekali. Jadi 2 tahun ini kita akan new normal lah yang kita kena praktiskan, new normal. Okey, jadi apakah itu coronavirus atau COVID ini? COVID ini adalah satu COVID-19 ini adalah satu nama yang baru diberi. Dia tak pernah lagi ditemui. Sebab tu masa mula-mula dia keluar novel. Novel adalah maksudnya baru. Apa yang boleh menyebabkan kita demam, batuk, demam sesama, ataupun penyakit-penyakit ini datang daripada pelbagai organisma, mikroorganisma, daripada bakteria, fungus, protozoa, macam-macam lah. Ni cikgu biologi kalau ada kat sini kan. Jadi yang ini adalah kategori virus. Okey. Virus ni, ni secara umum virus ni secara umum dia memerlukan antivirus. Kalau jumpa ubat dia lah, jumpa ubat dia bagi antivirus. Dia bukan antibakteria. Lagi satu keunikan virus ni adalah dia cepat berubah. Dia mutasi, dia berubah-berubah. Jadi itu agak sukar untuk menemui penawarnya, agak sukar. Macam denggi, sebagai contoh, denggi sampai sekarang kita tak ada vaksin kan untuk denggi, sebab dia ada 4 strain yang berbeza. Jadi seorang yang kena denggi boleh kena denggi balik. Tapi kalau kita tengok jenis virus lain, contohnya chickenpox, seorang yang dah kena chickenpox, dia ada antibody dan dia tak kena balik. Jadi keunikan dia. Kalau kita tengok wabak influenza semua burung, influenza A atau B tu, jadi dipanggil seasonal. Maksudnya setiap tahun dia kena ambil vaksin baru, dia update macam virus komputer juga, dia update. Jadi untuk virus COVID-19 ini, dia dalam keluarga corona. Dalam virus ni dia ada banyak keluarga pula, di bawah keluarga coronavirus. Corona ni dia bahagi kepada alpha, beta, gamma, ni dia punya apa yang induk-induk besar dia, kemudian dia turunlah adik-beradik yang kecil dia. Jadi dia corona ni macam crown lah, sebab saintis jumpa dia dalam crown, dalam bentuk crown, sebab tu dipanggil coronavirus.
Dalam corona ni memang ada yang jinak, maksudnya macam sesama biasa je. Kalau kita tengok alpha tu kan sesama biasa, ataupun OC43 dia sesama biasa. Itu adik-beradik yang baik maksudnya. Yang adik-beradik yang ganas, SARS dulu tahun, kalau tak silap berapa tahun dulu di Hong Kong, di China, even di Singapura, rasa 10 tahun lepas tu, 15 tahun lepas. Dan juga sesama MERS-CoV. MERS-CoV adalah sesama unta. Kalau bahasa pasar ni dipanggil sesama unta di Middle East kan. Okay. Suara ada yang tak clear ke? Nampak ada notification naik. Okay, minta maaf. Okay, Presiden kita ada. Siapa yang ada masalah dekat sound, I recommend you to go to audio, and then dekat audio connection tu you ada settings itu, you just tekan setting. Sometimes dia ikut your punya internet connection juga. Okay, Doktor. Kalau tengok ada banyak video, kalau nak kurangkan bandwidth mungkin boleh offkan video. Okey, jadi dia dalam keluarga corona, saya sambung dalam keluarga corona. Tak apa, ini just pengenalan saja. Okey, jadi dia sama, dia adalah wabak ni dia adalah jangkitan respiratory, jangkitan paru-paru, jangkitan daripada saluran pernafasan kita, daripada hidung sampai ke paru-paru. Jadi kalau sesama biasa, dia sama macam sesama biasa, kan sesama biasa mudah nak kena kan. Kalau kita pergi sekolah memang ada orang sesama batuk, sakit tekak, demam, tapi dia sesama biasa. Jadi kita tak berapa risau lah, kita tak berapa risau, mungkin mudah berjangkit tapi dia tak melibatkan nyawa. Dia tak melibatkan nyawa. Okey, untuk COVID ni, kenapa dia menimbulkan satu kepanikan adalah, okey, secara umum daripada 100 orang ni berdasarkan statistik, daripada 100 orang yang kena, 5 orang akan teruk. Maksudnya teruk ni, mungkin 5 orang ni akan memerlukan bantuan pernafasan, memerlukan rawatan rapi di ICU daripada 100 orang. Jadi kita boleh anggaplah kalau ramai lagi kena, jadi maksudnya lagi ramai yang berpotensi untuk masuk ke ICU, yang memerlukan masuk ke critical care. Jadi yang itu yang kita cuba perlahankan. Dengan PKP ni kita cuba perlahankan jangkitan. Kita tak kata kita menghapuskan, kita perlahankan. Daripada 100 ini, jadi 2 orang kemungkinan berpotensi untuk meninggal. Jadi dia berbeza dengan sesama biasa. Sesama biasa tak ada orang yang meninggal. Jadi daripada 100 orang ni, 2 orang berpotensi untuk meninggal. Berdasarkan kita punya current Malaysia punya performance, kita punya mortality rate, kadar kematian kita kurang daripada 2%. Kalau dunia antara 3 ke 5%. Jadi sebab tu saya cakap dalam 100, 5 orang akan teruk yang masa perlu kepada ICU, dan juga 2 orang akan berpotensi untuk maut. Sebab tu dia agak merisaukan bila masuk sekolah, bila anak-anak ramai, kanak-kanak sekolah dan seramai, dan langkah-langkah pencegahan dia kata penjarakan sosial lah. Jadi kalau anak-anak di sekolah tu kan, kalau yang lagi kecil lagi susah kita nak kawal kan, maksudnya dia memang zaman dia bersosial kan, susah kita nak jarakkan dia 1 meter dan sebagainya. Sebab tu kita kena lebih berhati-hati. Dan lagi satu, kanak-kanak juga adalah dikategorikan golongan yang berisiko tinggi. Jadi pada 100 orang tadi yang saya kata mungkin 2 orang yang meninggal dunia ni, yang berpotensi untuk meninggal dunia ni, terutamanya orang golongan yang tua, golongan kanak-kanak, perempuan mengandung, orang yang berpenyakit 3 serangkai, orang yang ada penyakit imun sistem. Jadi yang ini adalah golongan-golongan berisiko. Orang tua, sebab tu kita protect rumah orang tua, rumah OKU dan sebagainya. Dan macam tu juga nasihat untuk musim raya ni, sebab tu kita tak bagi balik kampung. Di kampung kita expect mak ayah kita yang tua, atuk nenek yang berusia dan mungkin ada penyakit-penyakit ni yang kita takut bila kita bawa balik. Mungkin yang muda dia akan survive, yang akan sengsara ataupun yang teruk masuk di ICU atau yang meninggal ni mungkin orang-orang yang golongan yang berisiko. Jadi simptom dia sama macam batuk sesama biasa. Dia ada empat. Dia ada 4. Satu, batuk. Kalau teorinya dia kata batuk kering, batuk yang tidak ada simptom, yang tidak ada kahak. Kedua adalah sakit tekak. Ketiga, dia akan develop bila
bahagian atas tu dah dijangkiti, kemudiannya dia boleh turun ke paru-paru. Jadi bila dia turun ke paru-paru, dia akan merosakkan paru-paru dan orang akan mengalami sesak nafas. Sesak nafas. Dan satu lagi adalah demam. 4 ini, jadi dia menambah keliru, dia bukan perlu ada 4-4. Dia mungkin ada salah satu pun cukup untuk kita suspek dia. Jadi contohnya orang lain semua tak ada sakit tekak. Kalau saya tanya secara umum, selalunya memang sakit tekak. Kadang-kadang mungkin ada kan dalam sebulan, mungkin ada sekat. Jadi dia agak susah untuk kita bezakan dengan sesama biasa. Jadi untuk confirmkan dia, kita kena buat ujian makmal. Jadi yang ini yang kita nak saring tu. Tapi sementara kita nak tapis siapa yang kena, siapa tak kena ni, sebab dia simptom dia agak bercampur, tapi dia boleh berjangkit kepada orang lain dengan cepat. Satu orang pembawa COVID ini boleh secara purata boleh menjangkiti 3 orang lain. Yang itu kalau cikgu-cikgu pentadbir sekolah dengar, R0 yang kita panggil R0 dalam term Kementerian Kesihatan sejak kebelakangan ini sebelum ni kita tengok kes-kes baru kan, sekarang kes baru dah turun, dia perkenalkan R0 keboleh jangkitan. Maksudnya satu boleh berjangkit kepada 3. 3 ni esoknya akan berjangkit lagi 3. 3 dia jadi 9. 9 ni akan berjangkit lagi kali lagi 3, 27. Esok dia akan bertambah dengan cepat. Sebab tu kita tengok graf dia adalah exponential graf naik. Contoh yang terdekat kita, sebelum ni kita compare dengan Canada, dengan Itali, dengan UK, dengan US. Kita tengok paling dekat adalah contoh kita di Singapura. Bila dia ada jadi outbreak, boleh tengok graf dia sehari beratus-ratus kes. Jadi pertambahan sangat cepat dan tinggi. Sebab tu kita kena ambil langkah-langkah penjagaan yang sangat ketat. Sangat ketat. Jadi kita tak boleh lepa dia. Kalau kita lepa, dia cepat untuk naik. Okey, jadi kalau kita tengok daripada aspek safety and health, kita berpegang kepada konsep HIRAC itu, macam mana kita membuat penilaian risiko. Jadi kalau dalam konsep COVID ini, virus COVID ini dan biological hazard, itu adalah dia punya hazardnya. Virus ini ada dalam orang yang membawa. Kita tak tahu orang yang, contohnya saya bagi yang mudah, kanak-kanak yang demam. Kanak-kanak yang demam datang sekolah. Mungkin dia ada membawa COVID. Dia bawa ke sekolah, boleh kena kepada cikgu, boleh kena kepada staff, boleh kena kepada anak-anak murid yang lain. Melalui percampuran aktiviti, duduk berapat, berkongsi peralatan, bersalam dan sebagainya. Kemudiannya macam tadi saya cakap, satu mudah-mudah untuk kena 3. 3 tu akan kena yang lain. Jadi dia boleh jadi satu wabak. Contoh yang kalau yang sebelum-sebelum ni kita tahu kan macam jangkitan kaki tangan mulut. Jadi itu pun mudah merebak, mudah nampak. Itu nampak ketara. Chicken pox, kita suruh balik tidak pergi sekolah. Sama macam wabak sekarang ni COVID ni, jadi banyak yang kita jumpa anak-anak pergi sekolah demam, batuk sesama. Sebelum ni kan mungkin kita lepaskan masuk, tapi untuk musim COVID ini mungkin kita kena lebih berhati-hati. Maksudnya tinggal dulu di rumah, dapatkan pengesahan, baru masuk ke sekolah. Tetapi dia akan timbul banyak isu-isu logistik. Contohnya ibu bapa yang nak hantar anak-anak tu, penjagaan anak-anak di rumah, yang itu banyak menimbulkan logistik isu bila kita buka sekolah nanti, keboleh jangkitan yang tinggi itu. Okey, jadi kita analyse buat masa sekarang ni, masa pandemik tengah aktif ini, kita kata tinggilah. Tinggi. Sebab tu PKPB ni kita buka sektor secara berperingkat. Kita tengah tengok dulu sektor yang kita tambahkan hari tu, essential dan tambahan itu. Sekarang ni ada beberapa aktiviti dilarang. Maksudnya aktiviti dilarang ni yang memang yang melibatkan sentuhan, contoh gunting rambut, spa, sukan, event yang besar-besar ni, yang itu tidak dibenarkan lagi. Termasuk sekolah, perkumpulan yang ramai dan sebagainya, universiti, semua tidak dibenarkan lagi sebab memang percampuran perhimpunan yang besar. Okey, jadi sekarang kita tengah tengok kalau yang industri yang tambahan yang kita tengah lepaskan ini dan juga musim raya ini, ada tak gelombang ataupun kluster baru yang bakal timbul. Jadi kalau tak ada nanti, maksudnya terkawal, lepas tu baru kita akan lepaskan industri satu demi satu. Jadi mungkin ambil masa, kalau tak ada apa-apa dalam lepas raya ni, insya-Allah mungkin dalam 2-3 bulan lagi mungkin
akan tambahlah, maksudnya education akan diberi pelepasan oleh kerajaan untuk ni, dan juga dalam masa sekarang kita sedang membudayakan norma baru kepada seluruh masyarakat untuk mengawal wabak ini. Dan kita belum kira lagi tu, maksudnya kalau pembukaan keluar masuk pelancong dan sebagainya, yang itu juga berpotensi untuk membawa masuk dan juga keluar virus ini ke negara-negara lain. Kita tengok jiran kita contohnya masih lagi aktif wabak, jadi maksudnya pandemik ni masih lagi aktif. Jadi amat mustahil untuk mendapat kosong kes buat dalam masa waktu yang terdekat. Okay. Jadi buat masa sekarang ni memang risiko agak tinggi untuk buka sekolah. Jadi control measure, apa control measure yang sekarang ni standard dibekalkan adalah penutup muka, pelitup muka, face mask. Sebab apa face mask? Sebab virus ni ada dekat tekak kita. Bila orang yang batuk atau bersin, atau sekarang ni even dia kata bercakap pun dalam bilik yang tertutup, sebab tu kita kata 3C tu, maksudnya close conversation, percakapan rapat pun boleh menyebarkan virus itu dengan cepat. 1 ke 2 meter, virus tu boleh pergi 1 ke 2 meter. Sebab tu kita galakkan pakai penutup muka. Sebelum ni masa PKP, kalau jangan keliru, masa PKP, nasihat Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan adalah hanya yang bersimptom sahaja memakai, tetapi kalau nak keluar ke tempat sesak baru pakai. Sekarang ni bila PKPB, nasihatnya adalah memakai untuk semua digalakkan dan ada setengah-setengah keadaan diwajibkan. Jadi digalakkan tu sebab dah keluar ni kan, maksudnya kita dah bercampur dengan komuniti, memang pakai penutup muka. Kedua, daripada aspek hygiene. Hygiene ni ada dua. Satu adalah orang yang bersimptom tadi, batuk atau kahak, tangan ni kena dekat tangan dia dan dia pegang orang lain. Jadi virus ni akan transfer kepada orang lain. Orang lain ni pula kata contoh bersalam dan dia pegang muka dia. Virus tu transfer kepada hidung dengan mulut dia. Jadi masuk. Jadi amat mudah. Kedua adalah kalau dia batuk atau bersin ke permukaan, permukaan yang kita kongsi bersama, contohnya pemegang tangga, handrail, tombol-tombol pintu, tempat-tempat yang kita selalu pegang, keyboard, mouse dan sebagainya tu. Lepas tu orang lain datang dan pegang permukaan itu, tangan mereka tercemar dan sentuh muka. Jadi sebab itu kebersihan, aspek kebersihan, pencucian tangan, sama ada menggunakan sabun dengan air selama 20 saat, yang ini kita kena budayakan, ataupun menggunakan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer lebih daripada 70% kandungan alkohol itu, jadi dia adalah efektif untuk membunuh virus. Sebab tu kita galakkan pembersihan tangan dan juga sekarang ni sanitasi. Jadi bila kita buka sekolah, maksudnya sekurang-kurangnya 2 kali kena cuci tempat-tempat yang sanitasikan, tempat-tempat yang selalu disentuh oleh orang lain, terutamanya di tandas, di fasiliti-fasiliti yang perkongsian. Jadi ini memang adalah new normal kepada semua. Tu masuk topik disinfeksi lah tu, kalau yang tempat-tempat lain tu kan. Tapi kalau ada kes positif di lain pula, bila ada contoh satu kes positif, jadi itu kena menggunakan bahan kimia yang lebih tinggi. Kalau yang biasa menggunakan asas ada 2 yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan, tapi dekat luar banyak lagi lah. Yang dibenarkan adalah alkohol 70% ataupun penggunaan klorok. Klorok yang commercial klorok yang kita pakai hari itu, dengan syarat klorok itu mengandungi 5% sodium hypochlorite, bahan aktif dalam klorok itu. Okey, nombor 4 adalah penjarakan sosial. Penjarakan sosial ni, semua dah tahulah, 1 meter. Kalau tengok SOP umum daripada Jabatan Perdana Menteri adalah 1 meter, yang sebaiknya 2 meter. Okey. Jadi kita nak tengok, kalau kita buat langkah-langkah kawalan ni, tak adalah kes-kes yang baru ataupun potensi kes yang positif akan wujud dekat sekolah kita. Okey, tapi kalau ada juga, kalau terada, kita kena ada macam mana cara nak uruskan kes-kes berkenaan. Katakan seorang anak murid, sebagai contoh murid lah senang kan, anak murid tu demam dan batuk, datang bawa daripada van sekolah ke dan tinggal dekat situ. Jadi macam mana cikgu nak handle kes ini? Jadi sebab tu kena ada PPE, peralatan perlindungan diri yang mencukupi dan berpadanan dengan cikgu yang nak respon tu.
Jadi kena ada gown, isolation gown, kena ada glove, kena ada penutup muka, pelitup muka dan juga kena ada face shield. Ini untuk kita respon. Macam kita buat first aid, tapi first aid tu orang pingsan apa semua kita pergi tangan kosong lah kan. Tak ada masalah, dia tak berjangkit. Tapi kalau untuk kes yang kita suspect COVID, kita kena pakai peralatan perlindungan diri sebab kita nak elakkan siapa yang respon kepada satu-satu kes itu tidak terjangkit pula dan orang lain juga terjaga. Lepas tu kita panggil hospital, ambulans untuk ambil kes-kes berkenaan. Jadi yang ini semua SOP yang kita perlu terapkan, terapkan secara bersistem dalam pengurusan di sekolah nanti. Okey. Kalau kita tak buat begitu, ini telah dah viral juga kan, pandemik Spanish pandemic flu masa lebih kurang ni 1918 dulu kan, selama 2 tahun. Sebab tu kita kata ramai saintis dah kata dalam 2 tahun, dan dia ada 3 wave yang besar dan 500 juta orang yang kena dan 50 juta kematian. Jadi kita harap wabak COVID ini tidak begitu. Ini satu dunia punya strategi kan. Jadi kita sama-sama berharap dengan kemajuan ketamadunan dan teknologi, jadi kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Sebab itulah kita sangat-sangat tekankan langkah-langkah kawalan, iaitu komuniti kena bekerjasama, mematuhi arahan. Sementara kita jumpa penawar untuk COVID ini. Satu adalah daripada segi rawatan, ubat juga tidak ada ubat yang khusus untuk COVID buat masa ini. Yang apa yang kita buat dalam hospital, dalam ward adalah sama macam denggi. Denggi pun tak ada spesifik ubat kan. Maksudnya antibody yang melawan. Sebab tu kita kata tadi, siapa yang ada masalah dengan masalah kesihatan, dia akan lebih tinggi risikonya. Jadi sementara tunggu vaksin, vaksin ni nanti akan pertahankan, insyaAllah akan mempertahankan daripada dapat penyakit ni. Pun lambat lagi, mungkin dalam masa setahun lagi baru ada. Sebab tu kita jangkakan dalam masa 2 tahun baru ni. Okey, jadi kita berada dalam situasi pandemik moden sekarang, dan sangat penting untuk semua untuk faham dan bekerjasama untuk sama-sama kita jaga kita. Jadi untuk OSHA tadi yang kita sentuh kat depan tadi, memang ada dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Setiap satu majikan perlu memastikan tempat kerja persediaan pekerja selamat dan sihat kepada semua pekerja, iaitu macam ni cikgu, petugas sekolah, dan juga pelanggan, anak murid, kontraktor yang masuk apa semua. Jadi ini semua tadi kita dah bincang pasal high-risk, maksudnya risk assessment itu adalah satu tanggungjawab majikan. Dan lepas kita buat risk assessment, sekarang ni memang tinggi lah. Jadi bila dah tinggi, kita kena buat langkah-langkah kawalan. Tadi langkah kawalan kita dah sentuh sikit. Jadi kalau wujudnya jangkitan tu maksudnya menunjukkan kalau kita dah buat semua SOP dan patuh tu tak apalah. Tapi kalau tidak buat ataupun tidak sempurna, tidak menjalankan dengan baik, selain daripada berpotensi untuk mendapat jangkitan dan wabak yang tinggi, juga adalah pematuhan undang-undang. Jadi mungkin ada risiko untuk disaman berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Okey, ini yang graf yang mula-mula yang kita bincang pada awal PKP dulu. Kenapa kerajaan buat PKP pada ketika itu adalah kerana macam tadi, kalau tak silap saya, pada ketika PKP itu kita punya kes masa itu adalah lebih kurang 400 kes. 400 kes. Berbeza dengan Itali lah. Itali masa lockdown dia dah lebih kurang 4 ke 6 ribu kalau tak silap saya. Jadi dia agak berbeza. Kita buat awal, sebab tadi 4 dia boleh berjangkit 400 dia boleh berjangkit 3. Jadi maksudnya R0 pada ketika itu adalah 3 point something, maksudnya tinggi. Jadi sebab tu kita PKP, kita buat penjarakan sosial kepada semua kecuali essential service. Jadi lepas 2 bulan, jadi sekarang ni R0 itu maksudnya keboleh jangkitan itu telah turun menjadi 0.3. Sekarang ni current status adalah 0.3. 0.3. Kenapa kita buat PKP ni? Matlamat utamanya bukan untuk kosongkan kes. Yang ni yang kena jelas, kena faham. Selama 2 tahun nanti ni, wabak ni akan ada. Sekarang ni kita ada 2 gelombang yang besar. Pada permulaan tu adalah gelombang daripada pelancong luar. Yang kedua adalah daripada kluster Seri Petaling.
Dan kita belum lagi gelombang yang ketiga, jadi kita nak halang gelombang yang ketiga ni. Gelombang yang ketiga ni yang hari tu kita ada pembukaan industri kan, daripada MITI punya decision untuk buka, yang itu yang ramai kata akan ada gelombang ketiga. Jadi kalau kita patut SOP, so insyaAllah gelombang ketiga tu tak wujud, ataupun dapat kita halang. Dan kemudiannya sekarang ni adalah kluster hari raya, wabak. Kalau kita benarkan orang pulang, jadi mungkin gelombang ketiga tu akan wujud, dan Kementerian Kesihatan perlu balik kepada PKP yang asal. Sebab apa? Sebab dia nak menjaga healthcare capacity. Takut tadi daripada 100 orang, 5 orang masuk. Jadi kalau 1,000 orang, berapa masuk? Dan 1 juta orang kena, lagi ramai masuk. Takut sistem healthcare kita collapse. Maksudnya hospital tidak boleh menampung satu wabak kes yang besar yang berlaku secara serentak. Yang itu matlamat dia. Matlamat. Bukan dia nak kosongkan kes ataupun nak hapuskan COVID dalam Malaysia, bukan. Jadi dia hanya nak menampung, melambat, melengah-lengahkan jangkitan itu, sebab jangkitan ni masih lagi aktif dalam komuniti. Jadi jangan panik, apa yang kita kena faham fakta dan kita kena uruskan. Mungkin ada jangkitan tapi jangkitan yang terkawal. Dan jadi bila jangkitan terkawal, hospital dapat memberikan penjagaan kesihatan yang baik, jadi kuranglah kadar kematian ataupun kerosakan paru-paru yang teruk bila orang ni keluar. Kalau kita tengok kes-kes yang kalau tak terkawal, contoh kes di China masa mula-mula dulu kan, kerajaan terpaksa bangunkan 2 hospital dengan segera untuk menampung kes-kes ini, sebab kita tak boleh biarkan kes-kes yang positif ni di luar. Kalau di luar dia berjangkit lagi, semua kena masuk dalam ward ataupun quarantine center. Kalau kita tengok kes contoh viral di Itali, jadi Itali tu tengok, kalau dulu ada viral, orang sampai duduk dekat koridor, tidur dekat koridor. Maksudnya terlampau ramai, hospital tak boleh menampung, dan sampai bila masuk dekat ICU, doktor terpaksa pilih, maksudnya siapa yang ada potensi untuk hidup. Kalau tua, kalau ada banyak penyakit, mungkin akan dibiarkan dan diberikan bantuan pernafasan atau medicine pernafasan itu kepada orang yang lebih muda. Jadi kita tak nak sistem kesihatan kita sampai terpaksa membuat keputusan sebegitu. Sebab itu kita kena flatten the curve. Okey, ini secara umum rantaian, sebab tu kita kata memutuskan rantaian jangkitan. Rantaian jangkitan. Virus ni datang, ada COVID ni yang hijau ni kan. Hijau ni datang, kita tak tahu datang daripada mana asalnya. Kelawar, ada yang cakap kelawar, ada yang cakap ular, ada yang cakap tenggiling ataupun hybrid kan. Kuning tu adalah orang yang asal dulu kena. Jadi sekarang kita dah pergi kotak ketiga, kotak oren. Sekarang ni kita nak kawal adalah virus yang di dalam orang yang terjangkit sekarang, semasa ini. Dah tak ada cerita kelawar, dah tak ada cerita makan sop kelawar ke sop ular, dah tak ada dah cerita tu. Jadi virus ni perumah dia adalah manusia terjangkit sekarang ni. Kita nak halang manusia yang terjangkit ini terus menjangkiti orang lain. Jadi macam mana dia berjangkit tadi? Ada 3. Satu adalah daripada batuk, bersin orang yang dah ada positif, ataupun yang bercakap dengan rapat dengan orang yang positif. Sebab tu sangat penting pemakaian pelindung muka. Kedua adalah direct sentuhan yang direct. Maksudnya orang terjangkit ni tangan dia kotor, tercemar, mungkin dia sentuh muka, sentuh hidung, lepas tu dia tak basuh tangan, dia sentuh orang lain sentuh yang tersentuh dengan dia tu dah ambil virus itu, dan orang ni pun tak basuh tangan, sentuh muka dia pula. Jadi dia terjangkit melalui direct contact. Yang ketiga adalah permukaan. Sama ada orang yang terjangkit tadi dia pegang tempat lain ataupun dia terbatuk atau terbersin ke tempat lain, permukaan lain. Yang virus tu ada wujud dekat permukaan dan orang lain datang dan sentuh muka. Ada 3 ni. Yang ini kita faham, kita dapat putuskan rantaian jangkitan tu. Jadi virus ni akan pergi kepada orang baru, perumah. Virus ni tak boleh hidup di persekitaran, dia perlu mencari host, mencari perumah. Jadi dia tumpang manusia ni dalam tu. Dalam ni dia tumpang, dia hidup. Jadi kalau dia tak ada jumpa manusia, tak jumpa host baru, dia akan mati. Itu yang terjadi macam SARS dulu, dia mati, dah tak ada dah. SARS tu sebab dia tak ada perumah yang baru. Tapi beza dulu, dia mudah dikesan. SARS tu dia jadi teruk, dia jadi sesak nafas. Kita dapat detect awal, kita masukkan dalam ward awal, sembuh, meninggal. Jadi meninggal ni dia bawa virus tu sekali dengan dia lah. Yang sembuh dah tak ada carry virus dah. Jadi senang dikesan sebab dia sesak nafas yang teruk. Untuk COVID ni dia jadi susah sikit sebab dia tak teruk, dia jadi batuk sesama biasa. Jadi dia sentiasa merebak.
Dan daripada tu bila lambat baru kita kesan wabak ni dah banyak. Sebab tu kita kena lebih berhati-hati dan berjaga-jaga yang lebih